KPM. Didik TV KPM. Penat lelah aku selama ni. Akhirnya dapat juga aku beli kedai yang besar, yang indah ni untuk kedai supermarket aku pada hari ini. Yelah, selama ni duk bayar sewa je. Bayar sewa. Tuan kedai yang kaya. Tapi Alhamdulillah setelah bisnes maju sekarang ni, kita dapat beli kedai. Dan Alhamdulillah kita dah dapat menambah aset-aset dalam perniagaan. Tapi saya tak berapa pandai untuk nak mengurus aset-aset syarikat. Bagi menjelaskan topik kita pada hari ini, kita nak belajar satu mata pelajaran yang cukup menarik, iaitu prinsip perakaunan. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Macam biasa, murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Jom kita lihat profil cikgu. Kita bawakan kepada anda seorang guru dari SMK Laki-Laki Metodis, guru kanan teknik dan vokasional. Tidak lain tidak bukan Cikgu Syarul binti Darul. Cikgu, apa khabar? Khabar baik, Aiman. Aiman, apa khabar? Baik, Cikgu. Saya nak kongsikan satu berita gembira lah, Cikgu. Setelah beberapa tahun saya meniaga supermarket ni, Cikgu, akhirnya saya dapat beli juga kedai ni. Selama ni, Cikgu, saya habiskan duit untuk bayar sewa je. Tapi akhirnya saya dapat juga memiliki kedai ni, Cikgu. Tahniah, Aiman. So sebelum ni sewa, dah beli dah bangunan kedai. Ya, Cikgu. Itu merupakan aset, Aiman. Cuma, Cikgu, saya tak tahu nak susun aset-aset saya ni macam mana, Cikgu. Adakah ia memberi kebaikan kepada perniagaan saya, Cikgu? Beli aset merupakan satu kebaikan kepada perniagaan, kerana ia akan membantu Aiman memperkembangkan perniagaan Aiman nanti. So, sekarang Aiman dah beli rumah kedai. Alhamdulillah, Apa Cikgu. lagi aset yang Aiman ada? Saya ada kereta syarikat. Kereta syarikat. Iaitu untuk bawa barang lah, Cikgu, kan. Okey. Dan juga ada peralatan-peralatan seperti peti ais dan juga chiller dan sebagainya, Cikgu, untuk kelengkapan kedai itu sendiri. Tapi hari ini saya nak minta ilmu daripada Cikgu untuk menguruskan aset-aset yang saya ada. Boleh, Cikgu? Boleh, insyaAllah. Okey, baik. Bukan saya seorang saja, Cikgu, nak timba ilmu dengan Cikgu. Dan kita ada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Silakan, murid-murid. Hai, apa khabar semua? Okey, nampak muka mereka ceria je, Cikgu. Nampak muka ni, nampak macam businessman ni, Cikgu. InsyaAllah. Okey, tapi sebelum tu, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita mulakan dengan siapa dulu ni? Nak kenalkan diri. Kita berkenalan dulu dengan Nur Nawal. Dipersilakan, boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Nawal Shibra dari SMK Konvent Bukit Nanas dan cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor. Okey, ni doktor, Cikgu. Maknanya doktor pun boleh jadi usahawan juga. Boleh. Baik, seterusnya kita ada Benjamin. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Salam sejahtera semua. Nama saya Benjamin Chin dan saya dari sekolah SMK Laki-Laki Metodis. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang accountant yang terbaik di dunia. Oh, kalau terbaik di dunia tu kena duduk rapat dengan Cikgu Syarul. Okey, baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Alisha. Dipersilakan, Alisha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alisha Damia dari SMK Konvent Bukit Nanas. Cita-cita saya ingin menjadi seorang professional accountant. Baik. Okey. Professional accountant, kena dengar elok kelas kita hari ini. Dan seterusnya kita ada Sivarni. Silakan. Salam sejahtera, nama saya Sivarni Khalidas dari SMK Konvent Bukit Nanas. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang doktor. Alright. Seterusnya kita ada Joash. Salam sejahtera, nama saya Joash. Saya dari SMK Laki-Laki Metodis dan cita-cita saya
adalah untuk menjadi seorang accountant. Okey, dan yang terakhir, murid seterusnya kita ada Kabilan. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Selamat sejahtera semua. Nama saya Kabilan Jaiselan dan saya dari sekolah SMK Laki-Laki Methodist. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang auditor yang maju. Auditor yang maju. Jadi pokok pangkal cikgu, subjek ni memang tak boleh B, kena A. Ya, A+. Wajib cikgu A+. Ya. Okey. Jadi kena tumpukan perhatian, tapi sebelum tu cikgu apa kata kita buat SOP terlebih dahulu cikgu? Dipersilakan. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Tapi cikgu, aset ni sebenarnya banyak memberi kebaikan kepada sebuah syarikat, betul cikgu kan? Ya, betul, Aiman. Tapi sebenarnya cikgu, saya cukup bimbang jugalah sebenarnya. Apa Sebab nak bimbang saya pula, Aiman? ialah nak bayar dengan bank, nak bayar kadang-kadang kerosakan aset dan sebagainya sampai saya terpaksa berhutang. Dan ia melibatkan liability, betul cikgu? Betul. Baik. Pandai Aiman ni, liability. Okey. Betul, Mungkin tepat cikgu, sekali. cikgu boleh bantu saya untuk menguruskan hutang-hutang saya. InsyaAllah. Ataupun cikgu tolong bayarkan pun tak apa. Itu kena bekerjasama lah. Itu sama. Okey, baik cikgu, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses. SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Cikgu, saya nak bagi kongsi satu rahsia lah cikgu. Apa Saya ni rahsia walaupun tu? perniagaan saya dah semakin besar. Cikgu dah tengok tadi kan? Saya dah tunjuk tadi kedai saya memang cukup besar cikgu. Betul. Saya punya pelanggan memang cukup ramai. Kalau beratur tu cikgu, kena pusing bangunan 2 kali cikgu. Wow. Sebab ramai pelanggan. Memang hebat tu bisnes Tapi Aiman. saya ada satu masalah. Makin besar bisnes saya ni cikgu, makin banyak pula hutang yang saya buat cikgu. Okey Aiman, cuba senaraikan apa hutang yang Aiman rasa banyak sangat tu? Okey cikgu, pertama sekali barang dengan orang kata supplier. Pembekal. Pembekal cikgu dengan pembekal dan juga nak kena bayar kedai, nak kena bayar kereta lagi, nak kena bayar bil elektrik, macam-macam cikgu. Kita sampai terpaksa berhutang ni cikgu. Jadi mungkin ada kesilapan dekat situ Sebenarnya Aiman dalam perniagaan, Aiman kena bijak menguruskan duit masuk dalam perniagaan. Jadi Aiman kena susun, kena tuliskan apa bayaran yang diperlukan. Lepas tu, kalau berhutang dengan pembekal, Aiman kena pastikan kita jelaskan hutang kepada pembekal tu dalam jangka masa yang pendek. Supaya kita punya kitaran duit masuk ke dalam perniagaan tu akan lancar. Cantik. Sebab Aiman settlekan hutang, Aiman bijak membahagikan duit Aiman tu. Yang mana hutang tak salah, yang salah ni adalah pengurusan. Betul cikgu? Ya, pengurusan. Baik, Betul dan Aiman. kita nak tanya juga cikgu, pandangan murid-murid kita ni yang cerdik pandai, ada yang doktor, ada accountant, ada auditor. Mungkin apa pandangan mereka tentang topik kita pada hari ini? Saya nak tanya yang pertama, Nur Nawal. Apa pandangan anda tentang topik kita pada hari ini? Pada pendapat saya, topik kita hari ini susah pada mulanya. Tapi selepas memahami konsep dan format, kita pasti dapat menguasai topik ni. Okey, seterusnya Benjamin, apa pandangan awak, apa pandangan anda tentang topik kita hari ini? Pada pendapat saya suka topik ini kerana saya dapat mempelajari kepentingan menyediakan akaun perdagangan, akaun untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okey, ini betul cikgu. Ini betul Okey, dah seterusnya kita nak tanya kepada si Varni. Apa pandangan awak? Pada pendapat saya, penyata kewangan dan pelarasan merupakan topik yang menarik kerana ia dapat membantu saya untuk menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan dengan betul dan tepat. Okey cikgu. Jadi saya dekat sini pun saya dah dapat faham bahawa dekat mana kesilapan saya tu cikgu kena ada penyata untung rugi. Murid yang bijak hari ini. Okey, baik. Jadi cikgu, saya tak nak buang masa sebab saya nak belajar betul-betul dengan cikgu. Tanpa buang masa lagi cikgu, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan, penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan siri yang kedua. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum kepada saudara Aiman, hos kita pada hari ini. Okey, kepada anak murid cikgu di studio dan juga anak-anak murid cikgu di rumah. Apa khabar semua? Okey, baik. So hari ini kita akan mempelajari tajuk penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan siri yang kedua. Yes,
Sebelum itu, kita lihat dulu apakah yang dikatakan dengan penyata kewangan. Merupakan rekod formal yang mengandungi maklumat sesebuah perniagaan. Ia terbahagi kepada dua. Satu, akaun perdagangan dan untung rugi. Dua, penyata kedudukan kewangan. Dalam siri 1 yang lalu, kita telah pun menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021, di mana pada siri yang lepas kita telah pun mendapat untung bersih sebanyak RM30,043. Ni dalam kelas kita yang lalu, cikgu. Ya, betul Aiman. Ini dalam kelas kita yang lalu. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan penyediaan penyata kedudukan kewangan. Okey, terlebih dahulu cikgu akan tunjukkan terdapat dua format penyata kedudukan kewangan. Yang pertama adalah bentuk T dan yang kedua adalah format penyata. Okey, so jadi kalau kita lihat dalam format penyata kedudukan kewangan ni, kita ada 5 perkara yang cikgu warnakan di sini. Okay. So yang pertama kita akan mula dengan aset bukan semasa, kemudian aset semasa, kemudian liability semasa, seterusnya equity pemilik dan liability bukan semasa. Okey, mari kita lihat soalan contoh penyata kewangan milikkan tunggal dengan pelarasan. Alif ialah pemilik kedai roti Alif yang memulakan perniagaan milikkan tunggal pada 1 Julai 2019. Imbangan duga perniagaan adalah seperti berikut. Kedai roti Alif, imbangan duga pada 30 Jun 2021. Premis debit RM120,000. Inventory 1 Julai 2020 debit RM28,900. Modal 1 Julai 2020 kredit RM128,824. Kenderaan debit RM8,000. Susut nilai terkumpul kenderaan kredit RM1,200. Perabot debit RM6,700. Susut nilai terkumpul perabot kredit RM670. Belian debit RM47,800. Jualan kredit RM86,700. Pulangan debit RM560. Bank kredit RM2,700. Angkutan masuk debit RM740. Seterusnya diskaun debit RM293. Akaun belum terima debit RM8,670. Akaun belum bayar kredit RM10,630. Hutang lapuk debit RM350. Peruntukan hutang ragu kredit RM195. Kadar bayaran debit RM1,346. Gaji debit RM11,700. Faedah overdraft debit RM320. Ambilan debit RM2,040. Sewa kredit RM6,500. Promosi debit RM500 dan yang terakhir adalah komisen kredit RM500. Jadi jumlah imbangan duga kita adalah RM237,919. Seterusnya, cikgu akan bacakan maklumat tambahan. Pelarasan berikut perlu diambil kira. 1. Inventory pada 30 Jun 2021 dinilai pada harga kos RM34,650 dan harga pasaran RM34,950. 2. Komisen tahunan RM1,000. 3. Sewa diterima sebulan RM500. 4. Gaji RM900 sebulan. 5. Promosi RM130 bagi bulan Jun 2021 belum dibayar. 6. Nota kredit daripada pembekal RM300 belum dicatat dalam mana-mana buku. 7. Peruntukan hutang ragu adalah 3% atas baki akaun belum terima. Dan yang terakhir, aset bukan semasa perlu disusut nilaikan seperti berikut. Kenderaan 15% setahun atas kos. Perabot 10% setahun atas baki berkurangan. Jadi ini adalah kehendak soalan kita. Anda dikehendaki menyediakan A. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021. B. Penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. Jadi nampak tak kat sini? Cikgu highlightkan yang berwarna kuning ni. Ni kita akan sediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021 kerana
kita telah pun menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021 pada siri yang lalu. Okey. Seterusnya, cikgu akan bacakan pelarasan berkaitan dengan penyata kedudukan kewangan. Okey, yang pertama, inventory akhir RM34,650. Okey. 2. Komisen belum terima RM500. 3. Sewa belum terperoleh RM500. 4. Gaji prabayar RM900. 5. Promosi belum bayar RM130. 6. Akaun belum bayar berkurang RM300 menjadi RM10,330. 7. Peruntukan hutang ragu RM260. 8. Susut nilai terkumpul kenderaan RM2,400. 9. Susut nilai terkumpul perabot RM1,273. Dan yang terakhir, untung bersih RM35,043 yang kita rujuk daripada akaun perdagangan dan untung rugi. Baiklah. Okey, berdasarkan pelarasan yang cikgu bacakan tadi, kita telah pindahkan maklumat tersebut ke dalam imbangan duga terselaras. Jadi, cikgu akan bacakan imbangan duga terselaras pada 30 Jun 2021. Premis debit RM120,000, untung bersih kredit RM35,043, modal 1 Julai 2020 kredit RM128,824, kenderaan debit RM8,000, susun nilai terkumpul kenderaan kredit RM2,400, perabot debit RM6,700, susun nilai terkumpul perabot kredit RM1,273, bank kredit RM2,700, inventory akhir debit RM34,650. Seterusnya, akaun belum terima debit RM8,670. Akaun belum bayar kredit RM10,330. Peruntukan hutang ragu kredit RM260. Komisen belum terima debit RM500. Gaji prabayar debit RM900. Promosi belum bayar debit RM900. Promosi belum bayar kredit RM130, ambilan debit RM2,040 dan yang terakhir sewa belum terperoleh kredit RM500. Jadi jumlah imbangan duga terselaras kita adalah RM81,460. Okey. Jadi cikgu ada soalan kat sini. Ya. Okey, murid telah pun mempelajari tentang imbangan duga. Jadi cikgu nak tanya, apakah perbezaan antara imbangan duga dan imbangan duga terselaras? Okey. Siapa boleh jawab? Silakan. Boleh saya jawab, cikgu? Okey, silakan Kabilan. Cikgu, imbangan duga sebelum ini ada hasil dan belanja sahaja. Tetapi imbangan duga terselaras ada hanya ada untung bersih sahaja. Bagus jawapan Kabilan. Tepat sekali. Jika anda lihat dalam imbangan duga terselaras, kita tidak lagi meletakkan butir-butir dari akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Kita akan mula dengan untung bersih dan maklumat yang berkaitan dengan penyata kedudukan kewangan. Okey. Seterusnya, kita akan sebelum cikgu, Nawan. Cikgu, saya ada soalan. Ya, silakan. Kenapa ada untung bersih saja? Okey, cikgu kembali. Kenapa ada untung bersih saja? Seperti mana yang cikgu cakap tadi, dalam penyediaan imbangan duga terselaras, kita telah pun selesaikan maklumat tentang hasil dan belanja dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Sebab tu dalam imbangan duga terselaras, kita hanya masukkan maklumat tentang untung bersih dan maklumat yang berkaitan dengan penyediaan penyata kedudukan kewangan. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, so hari ini berdasarkan imbangan duga terselaras, kita akan sediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. Dalam penyata kedudukan kewangan terdapat 3 peringkat dan 5 komponen. Jadi kita akan pergi kepada peringkat pertama dan komponen pertama dalam aset bukan semasa dalam penyata kedudukan kewangan, iaitu komponen yang pertama adalah aset bukan semasa. So, aset bukan semasa adalah aset perniagaan yang bersifat tahan lama. Boleh digunakan melebihi 1 tahun kewangan. Mempunyai tahap kecairan yang rendah. Apakah contoh aset bukan semasa? Premis, kenderaan,
kelengkapan, alatan pejabat dan perabot. Okey, sama tak Aiman dengan contoh yang Aiman bagi tadi? Betul lah cikgu. Inilah seperti kedai. contoh aset bukan semasa. Okey. Seterusnya, kita akan mengenal pasti komponen aset bukan semasa dalam imbangan duga terselaras. Okey? Boleh sesiapa tolong cikgu kenal pasti? Silakan. Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan dan cuba. Ya, Nawal. Saya cikgu. Okey. Silakan Nawal. Komponen aset bukan semasa ialah premis, kenderaan kos, susut nilai terkumpul kenderaan, perabot, susut nilai terkumpul perabot. Baik, mari kita lihat apakah jawapan yang diberikan oleh Nawal tadi betul atau salah. Okey, tepat sekali. Jadi kita lihat yang berwarna kuning tu menunjukkan komponen dalam aset bukan semasa. Premis, kenderaan, susut nilai terkumpul kenderaan, perabot dan susut nilai terkumpul perabot. Jadi, setelah mengenal pasti, kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, jika kita lihat di sini, komponen pertama tadi adalah aset bukan semasa. Jadi, kita akan tulis premis, kos RM120,000, kenderaan kos RM8,000, perabot kos RM6,700. Jadi, murid jangan lupa untuk masukkan butir susut nilai terkumpul bagi kenderaan dan perabot. Jadi, di sini kita lihat kenderaan kos tolak susut nilai terkumpul, maka nilai kenderaan kita pada 30 Jun 2021 adalah RM5,600. Tapi saya ada soalan cikgu. Ya. Kenapa premis dengan nilai yang sama cikgu? Okey, untuk pengetahuan Aiman ya, premis kita tidak ada susut nilai. Semakin lama semakin tinggi harga premis. Sama juga dengan rumah kita. Okey, 10 tahun yang lalu kita beli RM150,000, mungkin harga pada tahun ini dah meningkat 2 kali ganda. Sebab tu premis tidak ada susut nilai terkumpul. Baik cikgu. Okey, seterusnya perabot. Perabot kos tolak susut nilai terkumpul. So nilai perabot kita pada tahun ini RM5,427. Okey, jadi cikgu nak minta bantuan, kita nak jumlahkan ni aset bukan semasa kita. Okey, boleh siapa tolong cikgu? Okey. Saya cikgu. Okey, Joash. Jawapannya 131,027 cikgu. 131,027. Okey, mari kita lihat adakah jawapan Joash betul. Okey, betul. Jumlah dia 131,027. Okey, ini adalah jumlah aset bukan semasa kita. Baik cikgu. Jadi Cikgu, ini saya ada soalan cikgu. Okey, ada soalan. Silakan. Ya, Joash. Bagaimanakah prinsip kos diaplikasikan dalam aset bukan semasa cikgu? Okey, baik cikgu. Kita jawab selepas ni boleh cikgu? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, saya baru lepas cek dekat kawasan saya tu, harga kedai yang saya beli tu rupa-rupa cikgu dah melonjak tinggi dah. Berapa tu Aiman? Asalnya RM350,000. Okey. Sekarang ni dah RM500,000 dah cikgu. Nampak tak? Jadi saya kena update dalam saya punya akaun ni cikgu. Okey, Aiman. Jadi, untuk catat dalam akaun, Aiman tak boleh catat pada harga semasa. Okey, inilah soalan yang kita akan cikgu akan kaitkan dengan prinsip kos cikgu. Ya, prinsip kos. Tadi Joash ada tanya kepada kita cikgu, iaitu berkaitan dengan prinsip kos. Mungkin cikgu boleh jelaskan sikit cikgu tentang prinsip kos. So cikgu kembali ke slide sebelumnya. Okey. Tentang prinsip kos yang ditanya oleh Joash tadi. Okey, dalam aset bukan semasa, kita ada beli aset. Okey, contohnya Kedarurati Alif, dia beli premis, dia beli kenderaan, dia beli perabot. Okey. Untuk pengetahuan Aiman dan juga anak-anak murid cikgu, okey. Untuk aset bukan semasa, dalam merekodkan, untuk kita rekod dalam penyata kedudukan kewangan, kita mesti merekod pada harga dibeli. Contohnya, premis kenderaan perabot ni kita beli masa kita buka perniagaan dulu. Contohnya 10 tahun yang lepas. Jadi, untuk merekodkan penyata kedudukan kewangan pada 2021, kita mesti merekodkan pada harga asal aset tersebut. Walaupun harga dah naik? Ya, sebab aset kita ni semakin guna, semakin lama, semakin susut. Kecuali premis. Okey. Sebab tu kita ada nilai buku di sini, Aiman. Nilai buku bagi kenderaan dan perabot semakin berkurang.
Okey? Boleh? Baik, cikgu. Boleh? Okey, baik. Terima kasih, Joash. Soalan? Okey, so kita akan Terima kasih, teruskan cikgu. dengan okey. Kita akan pergi kepada komponen kedua dalam penyata kedudukan kewangan, iaitu komponen aset semasa. Semasa, okey. Apakah aset semasa? Aset perniagaan yang dapat ditukar kepada bentuk tunai dalam jangka masa setahun. Ia mempunyai tahap kecairan yang tinggi. Contoh aset semasa adalah inventory barang niaga, akaun belum terima, tunai di tangan, tunai di bank, deposit tetap, deposit kadar bayaran dan pelaburan. Okey, jadi kita akan kenal pasti pula komponen aset semasa. Jadi seperti biasa, cikgu mohon bantuan anak-anak murid cikgu di studio. Boleh bantu cikgu kenal pasti komponen aset semasa? Silakan. Silakan. Si Barni. Ya, si Barni. Ya, cikgu. Butir komponen aset semasa termasuklah inventory akhir, akaun belum terima, komisen belum terima, gaji prabayar, peruntukan hutang ragu dan bank. Baik, mari kita lihat sama ada jawapan yang diberikan oleh si Barni tadi betul atau salah. Okey, sila lihat yang perkataan yang cikgu warnakan dengan warna pink. Okey, tadi si Barni cakap inventory akhir, betul. Akaun belum terima, betul. Peruntukan hutang ragu, betul. Komisen belum terima, betul. Gaji prabayar, betul. Ada satu yang disebutkan oleh si Barni tadi, si Barni sebut bank. Okey, untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu, bank letak di sebelah kredit. Kalau sebelah kredit itu bermaksud overdraft bank. Kita berhutang dengan bank. Okay? Bukan termasuk aset semasa cikgu tak bank boleh menjadi aset semasa dan juga liability semasa. Okey. So dalam kedai roti Alif, banknya berada di sebelah kredit, iaitu liability semasa. Jadi cikgu akan tunjukkan cara merekod aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Baik. Seperti mana tadi cikgu cakap, peringkat pertama dalam penyata kedudukan kewangan adalah aset bukan semasa. Dan kita telah pun mendapat jumlah aset bukan semasa tadi. So, peringkat kedua iaitu komponen kedua, kita akan rekodkan aset semasa. Okey. Kita akan rekodkan inventory akhir, akaun belum terima dengan peruntukan hutang ragu, kita mesti tunjukkan di kolom pertama. Sebab akaun belum terima ni kita kena tolak peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ni mengurangkan akaun belum terima kita. Kemudian kita masukkan gaji prabayar, komisen belum terima. Jadi kita perlu jumlahkan aset semasa kita. 34,650 tambah 8,410 tambah 900 tambah 500. Okey, kat sini cikgu tak ada kalkulator. Boleh tak anak-anak cikgu di studio bantu cikgu jumlahkan aset semasa? Okey. Cikgu, boleh saya cuba? Okey, silakan Benjamin. Jawapannya 44,460. 44,460. Okey, jom kita semak. Betul atau salah? Betul. Pandailah Benjamin. Tahniah. Okey, 44,460 merupakan jumlah aset semasa kita. Saya mau nak tekan kalkulator cikgu, dia dah jawab. Laju betul. Kalkulator dia lagi laju. Lagi laju cikgu. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada sebelum cikgu nak pergi, cikgu rasa cikgu nak tanya anak murid cikgu ni. Selepas kita rekodkan aset semasa, apakah langkah seterusnya? Siapa nak jawab? Cikgu, boleh saya jawab, cikgu? Benjamin lagi. Okey, silakan Benjamin. Liability semasa, cikgu. Liability semasa. Okey, mari kita tengok betul atau salah. Betul ke tak ni? Betul. Yes. Terima kasih Benjamin. Jawapan anda tepat. Jadi cikgu akan terangkan dulu tentang komponen ketiga dalam penyata kedudukan kewangan, iaitu hutang jangka pendek yang mengambil masa kurang dari 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. So, contoh liability semasa adalah akaun belum bayar dan overdraft bank. Okey. Yang ni yang paling saya bimbang sebenarnya cikgu, bab-bab hutang dalam perniagaan ni. Betul. Bukan Aiman saja. Semua yang menjalankan bisnes di luar sana memang sangat-sangat risau tentang hutang. Yang paling penting adalah cikgu sebut tadi adalah pengurusan hutang itu sendiri. Okey cikgu, jom. Okey, seterusnya
kita nak kenal pasti komponen liability semasa. Siapa punya turn sekarang? Okey, silakan. Okey, siapa nak bantu cikgu? Saya nak cuba cikgu. Okey, silakan Alisha. So, komponen yang ada dalam liability semasa ialah akaun belum bayar, Akaun belum bayar lagi Alisha? belum bayar dan sewa belum. Okey, mari kita lihat jawapan Alisha tadi betul atau salah. Okey. Betul ke Alisha cikgu? ada sebut akaun belum bayar, betul. Promosi belum bayar, betul. Sewa belum terperoleh, betul. Ada satu yang Alisha tak sebut. Apa tu? Lupa tadi. Iaitu bank kita tadi. Yes. Bank kita berada di sebelah kredit. Jadi bank ini merupakan butir liability semasa. Jadi jom kita rekodkan liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, jika awak lihat di sini, penyata kedudukan kewangan tadi kita mula dengan aset bukan semasa, diikuti dengan aset semasa dan kita akan rekodkan liability semasa, kita kena tolak. Okey, jadi awak masukkan butir overdraft bank, akaun belum bayar, promosi belum bayar, sewa belum terperoleh. Jadi, cikgu nak minta tolong lagi sekali, jumlahkan liability semasa. Okey, cikgu. Siapa nak jawab Siapa nak sekarang? jawab? Oh, Okey, Alisha. Alisha. Okey, Alisha. Jawapan dia 13,660. 13,660. Jom kita semak jawapan Alisha. Tepat sekali. Tepat sekali. Terima kasih Alisha. Jawapan untuk liability, jumlah untuk liability semasa adalah 13,660. Baik. Langkah seterusnya, okey, setelah kita mendapat jumlah aset semasa dan liability semasa, apakah langkah seterusnya? Okey, siapa boleh jawab? Okey, siapa boleh cuba? Apakah langkah seterusnya? Dah kira hutang-hutang ni, apa yang perlu kita buat? Dah ada jumlah aset semasa dengan liability semasa. Apakah langkah seterusnya? Siapa nak jawab? Saya jawablah cikgu. Okey, Nawal. Nawal nak jawab. Nawal, Nawal nak jawab. Ya, Nawal. Kira modal kerja cikgu. Ya. Kira modal kerja. Macam mana nak dapatkan modal kerja tu, Nawal? Cuba terangkan. Jumlah aset semasa tolak dengan jumlah liability semasa. Okey, jom kita tengok apakah jawapan yang diberikan oleh Nawal tadi betul. Betul, untuk mendapatkan modal kerja, jumlah aset semasa tolak jumlah liability semasa. Okey. So, sekarang kita akan tengok tadi kita dah dapat jumlah aset semasa iaitu 44,460. Kemudian kita dapat jumlah liability semasa 13,660, maka kita dikendaki menghitung modal kerja. Okey. So, kali ini cikgu nak minta tolong. Siapa boleh bantu cikgu? Apakah jawapan bagi modal kerja? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Nawal. Silakan Nawal. Silakan Nawal. Modal kerja? Modal kerja sama dengan 44,460. Okey. Aset semasa tolak dengan liability semasa iaitu 13,660 sama dengan modal kerja iaitu 30,800. Okey, jom kita semak apakah jawapan yang diberikan oleh Nawal tadi betul atau salah. Okey, tepat sekali. Tepat sekali. Okey, modal kerja adalah berjumlah 30,800 di mana kita ambil jumlah aset semasa tolak dengan jumlah semasa, jumlah liability semasa. Okey, di sini cikgu nak cakap ya, modal kerja mesti tulis sebaris dengan angka. Okey. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada inilah part yang dinanti-nantikan oleh pelajar ya bila menyediakan penyata kedudukan kewangan. So, kita akan menghitung nilai aset bersih. So, bagaimana nak menghitung nilai aset bersih? Siapa boleh bantu cikgu? Macam mana nak dapatkan? Cikgu, saya nak jawab. Okey, silakan Kabilan. Cikgu, kita akan ambil jumlah aset bukan semasa dan tambah dengan jumlah modal kerja untuk dapat aset bersih, cikgu. Tepat sekali Kabilan. Bagus. Kita akan ambil jumlah aset bukan semasa tambah dengan modal kerja bagi mendapatkan nilai aset bersih atau jumlah imbangan. Okey, jom kita lihat jumlah imbangan kita pada hari ini. 161,800
827. Ni nilai aset bersih cikgu Ya, nilai aset bersih, okey. Aiman. Dekat sini baru kita nampak orang kata aset bersih kita yang sebenarnya berapa dia cikgu Ya, betul Aiman. Setelah kita tolak liability kita tadi, okey. Jadi, tadi kita tengok aset semasa kita ada 44,460. Kita tolak liability kita 13,660. Kemudian kita ada modal kerja kita 30,800 dan kita campur dengan jumlah aset bukan semasa kita. So, inilah aset bersih kita yang kita ada pada 30 Jun 2021. Okey, so macam mana Aiman? Dah nampak dah? Saya dah boleh nampak gambaran, tapi saya ada satu soalan. Boleh cikgu? Silakan. Sebagai contoh cikgu premis kita masih lagi berhutang dan kita perlu bayar kepada bank setiap bulan. Dan adakah ia perlu orang kata apa sebab ialah belum menjadi pemilikan kita sepenuhnya, adakah kita perlu kira sebagai aset bukan semasa juga cikgu? Ya, premis kita masih kira aset bukan semasa kita sebab dia jangka masa premis ni digunakan lebih daripada setahun. Kalau Aiman tengok tadi penerangan cikgu, aset bukan semasa tadi, aset bukan semasa penggunaannya lebih daripada 1 tahun kewangan. Okey, baik cikgu. Jadi nak mendapatkan modal kerja, kita kena jumlah aset semasa tolak jumlah liability semasa. Betul cikgu? Jumlah aset bukan semasa tambah modal kerja. Tambah modal kerja. Okey, baik cikgu. Untuk mendapatkan nilai aset bersih. Ya, betul. Baik cikgu, kita nak sambung lagi selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Sukses SPM 2021. Dalam kita nak mendapatkan nilai aset bersih, kita perlu tolak daripada modal apa tu cikgu? Macam mana? Modal bukan kita perlu tolak, kita nilai aset bersih sama dengan jumlah aset bukan semasa tolak tambah modal kerja. Modal kerja. Itulah cikgu. Tambah Aiman bukan tolak. Baik cikgu. Selain daripada itu cikgu, saya ada satu soalan. Boleh saya tanya cikgu? Silakan. Okey tak cikgu? Kalau kita bukan kita menambah aset perniagaan, tetapi kita membuat satu pelaburan daripada keuntungan tersebut. Boleh? Boleh juga itu cikgu. adalah salah satu cara dalam perniagaan untuk menambahkan aset perniagaan dengan membuat pelaburan. Okey cikgu. Ini satu ilmu baru yang saya dapat pada cikgu. Jadi cikgu, sekarang ni kita sampai kepada komponen equity pemilik. Apa pula dia cikgu? Silakan. Okey, jom kita lihat komponen seterusnya dalam penyata kedudukan kewangan, iaitu komponen equity pemilik. Merupakan hutang perniagaan terhadap pemilik atau tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. Jadi dengan arti kata lain, komponen equity pemilik ni berkait rapat dengan modal yang kita keluarkan. Jadi kita akan mengenal pasti komponen equity pemilik dalam imbangan duga terselaras kita. Okey. Jadi, cikgu nak mohon bantuan lagi. Siapa nak jawab? Siapa nak kenal pasti komponen equity pemilik? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya cuba cikgu. Okey, silakan Joash. Komponen equity pemilik yang terdapat dalam imbangan duga ini ialah untung bersih dan modal cikgu. Okey, terima kasih Joash. Mari kita lihat sama ada jawapan Joash tadi betul atau salah. Okey, tengok. Okey, Joash ada sebut untung bersih dan modal. Ada satu Joash tertinggal. Joash. Apa tu? Adalah ambilan. Ambilan. Joash dan semua murid cikgu di studio dan juga di rumah, sebenarnya dalam komponen equity pemilik berdasarkan imbangan duga terselaras kita pada hari ini, kita ada 3 item. Untung bersih, modal dan juga ambilan. Okey. Jadi, cikgu nak tanya soalan. Tanya lagi soalan. Okey. Sebab murid-murid di studio dan di rumah telah pun mempelajari tentang komponen equity pemilik. Jadi cikgu nak tanya soalan. Okey. Siapa nak tolong cikgu jawab soalan ni? Okey. Apakah Sivarni. Silakan. Okey, cikgu tanya soalan dulu. Betul. Lupa pula cikgu. Baik. Okey. Apakah item yang menambahkan untung bersih dan juga apakah item yang menambahkan modal dan juga item yang mengurangkan modal? Okey, silakan Sivarni. Okey. Butir
untung bersih akan menambahkan ekuiti pemilik, manakala butir ambilan akan mengurangkan ekuiti pemilik. Okey, mari kita lihat sama ada jawapan si Barni tadi Betul ke tak ni? betul atau tidak dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, jom kita tengok. Baik. Cuba perhatikan ekuiti pemilik tadi. Okey, kita akan mula dengan modal awal RM128,824 tambah untung bersih. Betul kata si Barni tadi. Untung bersih menambahkan modal. Jadi kita tambah untung bersih RM35,043. So menjadikan jumlah dia RM163,867. Kemudian tadi si Barni cakap ambilan mengurangkan. Ya, jadi kita kena tolak ambilan RM2,040. Okey, jadi sekarang kita nak tahu berapakah modal akhir kita. Okey. Mohon bantuan. Siapa nak tolong kirakan? Cikgu, bolehkah saya cakap jawapan saya? Okey, silakan Benjamin. Laju lah dia ni. Kalkulator. 161,827. Okey, jom kita semak jawapan Benjamin ni betul ke salah. Okey. Betul. Betul, cikgu. Betul. Modal akhir kita adalah RM161,827. Okey. Okey. Cuba tengok apa yang cikgu bulatkan ni, warna merah ni. Okey. Inilah menunjukkan jumlah imbangan. Pelajar, murid-murid memang suka apabila menyediakan penyata kewangan milikkan tunggal dengan pelarasan. Inilah saat-saat yang dinanti-nantikan. Kalau penyata kedudukan kewangan balance, imbang, diorang cakap Alhamdulillah, saya dapat imbangkan penyata kedudukan kewangan. Dah buat panjang-panjang kepuasan kan? kepada murid-murid apabila mereka menyediakan penyata kedudukan kewangan, Aiman. Diorang Itu rasa, cikgu, kepuasan dia, cikgu. Ya, kepuasan. Sebab dapat imbangkan penyata kedudukan kewangan. Yelah, dah buat panjang-panjang, dah isi elok-elok dan sebagainya kan? Ya, betul. Dan akhirnya bila jumlah yang diletakkan sama, maka itu satu kepuasan, cikgu ya. Ya, betul. Okey, baik. Okey, berdasarkan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021, kita telah pun menyediakan aset bukan semasa, aset semasa, kemudian komponen liability semasa dan seterusnya ekuiti pemilik. Cikgu rasa macam ada maklumat yang tertinggal lah ataupun maklumat yang tidak ada dalam penyata kedudukan kewangan. Siapa boleh bantu cikgu? Saya, cikgu. Ya, Alisha. Ya, Alisha. Apa yang awak nampak, Alisha? Yang tak ada dalam penyata kedudukan kewangan ni? Saya tak nampak liability bukan semasa. Betul. Alisha, sebab dalam soalan kita hari ni tak ada butir pinjaman. Iaitu pinjaman merujuk kepada komponen liability bukan semasa. Terima kasih, Alisha. Jadi, cikgu akan teruskan dengan penerangan komponen yang kelima. Sekejap. Okey. Sekejap ya. Komponen yang kelima iaitu komponen liability bukan semasa. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan liability bukan semasa? Hutang jangka panjang yang mengambil masa melebihi 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. Okey. Masanya panjang, cikgu Ya, lebih daripada setahun. Okey, contohnya pinjaman bank dengan gadai janji. Jadi kalau Aiman nak buat pinjaman tu adalah di bawah komponen liability bukan semasa. Kerana bila Aiman pinjam, adakah Aiman akan menjelaskannya kurang daripada setahun? Lebih lah, cikgu. Mestilah lebih. Jadi itu yang kita panggil liability bukan semasa. Kereta, cikgu? Kereta yang kita bayar bulan-bulan tu? Kereta tu kita punya aset. Itu aset tadi? Kereta kenderaan kita tu aset. Okey. Yang ni yang melibatkan macam hutang kepada pihak pembekal. Dan pinjaman kepada pihak bank. Aiman nak pinjam dengan bank. Betul. Ada tak nak membuat pinjaman dengan pihak bank? Itulah, cikgu. Ada ke peluang dan ruang untuk kita buat pinjaman bank? Yalah, maklum cikgu, kita nak kembangkan perniagaan ni perlu kepada modal, cikgu kan? Ya, sekiranya Aiman kekurangan modal, Aiman boleh membuat pinjaman dengan pihak bank. Tapi sebelum nak buat pinjaman dengan pihak bank, Aiman kena sediakan beberapa dokumen. Sebab pihak bank dia akan lihat kita punya prospek perniagaan kita. Maksudnya macam Aiman kena sediakan belanjawan untuk 5 tahun akan datang. Okey, baik cikgu. Okey. So seterusnya cikgu nak tunjukkan bagaimana kita akan merekodkan liability bukan semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey.
So, kita dah rekod aset bukan semasa, aset semasa diikuti tolak liability semasa, kemudian dapat jumlah imbangan, kemudian komponen keempat equity pemilik dan liability bukan semasa tu kita akan letak di bawah equity pemilik. Jadi sekiranya kita ada pinjaman nanti, modal akhir tadi kita akan tambah dengan jumlah pinjaman dan kita akan dapat jumlah imbangan yang baru. Untuk soalan kita hari ni sebab kita tak ada pinjaman. Jadi cikgu hanya tunjukkan di manakah kedudukan liability bukan semasa. Okey. Jadi baik cikgu. Maknanya kalau kita tengok kepada penyusunan yang dekat situ adalah bagaimana kita meletakkan satu-satu nombor tu pentinglah cikgu Okey, betul, baik. Man. Mungkin sedikit kata-kata akhir pada cikgu. Okey, baiklah. So, hari ini kita telah pun selesai menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. Jadi hari ini cikgu nak buat kesimpulan. Murid-murid perlu ingat terdapat 5 komponen dalam penyata kedudukan kewangan iaitu aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, equity pemilik dan liability bukan semasa. So cikgu harap sedikit sebanyak telah membantu murid-murid cikgu untuk menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. Okey, terima kasih banyak cikgu atas penjelasan yang cikgu berikan. Baik, dan kita nak ucap terima kasih kepada cikgu Syahrul dan juga murid-murid kita. Wow, semuanya pelajar-pelajar cemerlang ni cikgu kan? Ya, okey, baik murid-murid, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton kita di rumah juga. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.